Orang muda secara sistematik diberitahu untuk membenci negara mereka, membenci budaya mereka, membenci masyarakat asal mereka. Sudah tentu, kita bercakap khusus tentang lelaki muda yang mungkin anda perasan telah banyak berubah dari segi politik dan ada sebabnya. Sejujurnya, kita juga perlu bertanggungjawab sedikit sebanyak terhadap perkara ini. Mari kita lihat apa yang Glenn Beck katakan tentang perkara ini. Selamat datang ke Pushback. Pastikan anda tekan butang langgan dan aktifkan notifikasi supaya anda boleh dapatkan kemas kini untuk video seterusnya. Untuk naikkan hype video-video, lakukan apa yang perlu supaya kami boleh teruskan Pushback. Terima kasih kerana berada di sini. Jika Anda seorang ibu bapa atau datuk nenek, saya mau Anda dengar dengan teliti di sini. Kita adalah satu bangsa yang telah tersalah letak kisah kita sendiri. Kita telah kehilangan benar siapa kita dan bagaimana kita sampai ke sini. Manusia mesti mempunyai sebuah cerita. Oke? Dan cerita yang mereka diberi untuk menggantikan itu hanyalah tentang rumutan, kemarahan, dan dendam. Itu tidak sehat. Buatlah kebaikan untuk diri sendiri. Tanya seseorang di bawah umur 25 tahun. Malah, tanya mereka yang berumur bawah 30-35 tahun. Ceritakan kepada saya kisah Amerika. Kebanyakan orang tak boleh lakukannya. Dalam peperiksaan sejarah kebangsaan yang terakhir, hanya 13% pelajar tingkatan 8 mencapai tahap mahir. 13%. Mereka sedang bersekolah sekarang. 13%. 4 daripada 10 tidak dapat melepasi tahap paling rendah, yaitu kami akan meletakkan satu dokumen di hadapan Anda. Beritahu kami apa-apa sahaja tentangnya. Mereka tidak dapat melakukannya. Dan Anda boleh teka apa dokumen-dokumen itu kan? Skor Civic jatuh buat pertama kali sejak mereka mula merekod pada tahun 1998. Anda mungkin tertanya-tanya, apa kaitannya dengan semua yang kita lihat sekarang? Ia berkait secara langsung, dan saya akan beritahu Anda kenapa. Kerana setiap orang perlukan sesuatu untuk diperjuangkan, dan setiap orang perlukan misi. Setiap orang juga perlukan sesuatu untuk rasa terikat dengannya. Dan jika anda tidak dihubungkan dengan warisan anda, dengan perkara-perkara yang sepatutnya anda cintai, jika anda tidak diberitahu tentang kehebatan asal-usul anda dan hanya diceritakan kisah sedih, anda akan mencipta masalah. Kita sedang membesarkan satu generasi yang tidak dapat menerangkan negara yang mereka diami. Dan bukan hanya cerita itu yang semakin pudar. Kerana jika mereka tidak dapat menerangkan ceritanya, mengapa mereka mahu mempertahankannya jika mereka sendiri tidak tahu apa yang mereka pertahankan? Memang betul. Dan mereka diberitahu bahawa apa yang mereka pertahankan itu adalah bertentangan dengan kebenaran, malah perkara yang paling teruk di seluruh dunia. Segala-galanya yang dahulunya menjadi tempat seseorang berpaut. Cerita dan keluarga Andalah yang menjadi tempat Anda berpaut. Gereja menjadi tempat Anda berpaut. Gereja-gereja dahulunya menjadi tunjang sebuah bandar. Kurang daripada separuh daripada kita kini menjadi ahli jemaah. Gallup mencatatkan ukuran terendah sejak mereka mula bertanya soalan ini pada tahun 1937. Kemudian, persahabatan. Dahulu, persahabatan juga menjadi tempat Anda berpaut. Pada tahun 1993, peratus rakyat Amerika berkata mereka langsung tidak mempunyai kawan rapat. 3%. Langsung tiada kawan rapat. Itu sangat menyedihkan. 3% daripada jutaan orang adalah jumlah yang sangat ramai. Anda semua patut mempunyai kawan. Adakah anda mempunyai kawan? Saya harap anda mempunyai kawan. Peratusan orang yang berfikir bahawa mereka tidak mempunyai persahabatan, sudah tentu mereka akan marah. Sudah tentu mereka akan berasa pahit. Anda perlukan persahabatan. Saya sayang kawan-kawan saya. Sejak tahun 1990, kita tidak berpisah secara perlahan-lahan. Kita menjadi kosong dalam satu generasi. Jadi sudah tentu, kita kesunyian. Ketua pakar bedah berkata bahawa ini adalah wabak kesunyian. Dia memberikan jumlah kematian. Dia berkata pengasingan memberi kesan kepada seseorang, kepada tubuh manusia, lebih kurang seperti merokok 15 batang rokok sehari, kesunyian. Dulu, orang yang paling sunyi di Amerika adalah orang tua. Bukan sekarang. Sekarang, golongan di bawah umur 30 tahun. Generasi yang paling berteknologi, paling berhubung, paling mengikuti perkembangan yang pernah wujud di dunia ini, juga merupakan generasi yang paling kesepian yang pernah dihasilkan oleh manusia. Tunggu sekejap, cuba fikirkan semua itu serentak dan kemudian tanya, apa yang Anda rasa sedang berlaku kepada anak-anak kita? Tiada cerita bersama, gereja kosong, kelab kosong, kemarau persahabatan, kesunyian yang doktor anggap sebagai kecemasan kesihatan. Sekarang bayangkan, dilahirkan dalam keadaan itu. Anda tidak tahu semua perkara yang Anda pernah tahu sebelum ini. Bayangkan negara itu diserahkan kepada Anda suatu hari nanti.
Lihat, itulah yang sangat menarik tentangnya. Jika Anda biarkan seseorang bersendirian untuk terus menderita dan mencipta serta membiarkan perkara-perkara buruk yang telah diajar kepada mereka berkembang, atau mereka melihatnya di media sosial, maka Anda akan membiarkan orang itu menjadi seorang dewasa yang sengsara. Dan saya bukan saja maksudkan sengsara dari segi mereka sedih atau murung, saya maksudkan dari segi tindakan mereka. Saya maksudkan dari segi rasa syukur mereka. Saya maksudkan dari segi sistem nilai mereka. Jika Anda seseorang yang tidak mempunyai orang lain untuk berhubung atau tidak menghargai serta bersyukur dengan kehidupan Anda, dan Anda sentiasa berasa sunyi, sudah tentu Anda akan cenderung kepada idea-idea pinggiran yang ekstrim jika ia membuatkan Anda rasa terhubung. Itulah sebenarnya apa yang dilakukan oleh podcaster-podcaster ini. Mereka bercakap kepada semua anak muda yang rasa keseorangan, yang sedar bahwa ada sesuatu yang sangat tidak kena dengan pengalaman mereka. Dan podcaster-podcaster itu telah salah mengenal pasti masalahnya. Mereka memberitahu mereka, Anda rasa ada sesuatu yang tidak kena dengan hidup Anda. Ia disebabkan oleh kerajaan, atau disebabkan oleh ini, atau disebabkan oleh itu. Dan begitulah cara Anda membuat orang-orang ini berkata, mereka betul, saya mahu menjadi sebahagian daripada cerita itu. Saya mahu berjuang untuknya. Saya mahu menjadi sebahagian daripada sesuatu, kerana kita perlu menjadi sebahagian daripada sesuatu sebagai manusia. Tetapi sebaliknya, kita seolah-olah telah menerima hakikat bahawa anak-anak kita mempunyai media sosial apa-apa sajalah dan kita tidak membina mereka dalam komuniti mereka, tidak memberi mereka alat untuk bersyukur dan merasai bagaimana kenangan yang benar-benar indah itu sebenarnya. Maksud saya boleh beritahu anda dengan pasti bahawa semua kenangan indah saya, semuanya adalah bersama manusia lain, bersama orang lain yang saya sayang dan saya ambil berat. Dan jika anda mencuri dan merampas pengalaman itu, sudah tentu anda sedang mencipta manusia yang pahit dan rosak, yang akhirnya akan mencari ideologi ekstremis yang mampu memberi mereka perasaan itu. Anda sendiri pun tidak tahu di mana Anda berada. Anda tiada peta. Anda tiada nama untuk siapa kaum Anda. Tiada tempat yang disediakan untuk Anda di mana-mana meja. Anda hanya ada skrin di tangan dan 1.000 orang asing yang sedia memberitahu siapa Anda sepatutnya jadi. Itulah landasan tempat anak-anak kita berpijak. Mereka bukan yang merosakkannya. Jangan salahkan mereka. Mereka bukan yang merosakkannya. Mereka mewarisi semua ini. Dan inilah sebabnya, daripada semua perkara yang boleh saya bincangkan, saya mau bercakap tentang mereka. Karena kita semua tahu banyak perkara, tapi kadang-kadang kita mungkin terlupa. Kanak-kanak tidak tahu siapa diri mereka. Mereka memang tidak tahu. Kita fikir mereka tahu, tapi cuba ingat semua perkara yang Anda pernah fikir tentang diri sendiri. Mereka memang tidak sepatutnya tahu siapa diri mereka pada umur 19 tahun. Mereka tidak sepatutnya tahu siapa diri mereka pada umur 16 tahun. Apatah lagi pada umur 11 tahun. Dan sekarang, seawal itulah ia bermula. Umur 11 tahun pun sudah dianggap tua. Identiti bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh kanak-kanak. Ia adalah sesuatu yang kanak-kanak bina sedikit demi sedikit. Dan mereka membinanya berdasarkan apa yang dipantulkan kembali kepada mereka. Inilah perkara yang telah berubah sejak kami membesar. Semasa saya dan awak sedang membina diri, cermin kita adalah kawan-kawan kita. Ingat tak, apa yang ibu awak selalu cakap? Tunjukkan saya kawan-kawan awak, saya akan tunjukkan masa depan awak. Ia adalah kawan-kawan kita. Ia adalah keluarga kita. Ia adalah jurulatih. Ia adalah guru. Ia adalah pastor. Hari ini, anak perempuan awak berumur 12 tahun dan dia memegang cermin di tangannya selama 8 atau 9 jam setiap hari. Lebih banyak masa berjaga daripada yang dia habiskan di mana-mana bilik darjah atau melakukan apa-apa perkara lain. Dia sedang melihat cermin itu. Sebenarnya, ia lebih teruk daripada cermin. Telepon, suapan, algoritma, rancangan yang dia tonton, pempengaruh yang dia ikuti, apa yang dia dengar di sekolah. Cermin ini sebenarnya bercakap kembali kepadanya, membisikkan soalan yang sama. Inilah siapa diri kamu kan? Inilah siapa diri kamu? Inilah siapa diri kamu kan? Atau lebih teruk lagi, inilah apa yang mereka cuba jadikan kamu. Dan ia sangat teruk kan? Segala-galanya tentang kamu. Ia teruk kan? Kamu teruk. Kamu hodoh. Kamu gemuk. Kamu tidak penting. Kamu tidak relevan. Kamu tidak akan pernah jadi relevan. Kamu tidak akan pernah mampu lakukan apa-apa untuk masyarakat kita. Masyarakat kita akan hancur. Semuanya akan hancur. Sebahagian daripada semua hiruk-pikuk itu cuma bunyi bising biasa. Syarikat-syarikat cuba menjual barang kepada dia. Tak apa, kita pun membesar dengan perkara itu juga. Tapi ada suara yang sampai kepada anak-anak kamu. Itu bukan kebetulan. Oke. Ada orang yang tahu dengan tepat apa yang mereka lakukan. Mereka ada visi tentang siapa anak Anda patut jadi. Mereka sabar dan mereka tak minta kebenaran Anda. Mereka tak peduli tentang Anda. Saya beritahu Anda, berhenti anggap semua yang datang melalui skrin itu dan pintu kelas itu adalah neutral. Ia langsung tidak neutral. Jadi bayangkan, seorang budak yang lebih muda daripada yang Anda sangka, masih dalam proses pembentukan, sedang berenang dalam lautan 1000 suara. Dan kemudian salah satu suara itu tampil ke hadapan dan menawarkan keseluruhan package. Identity siap pakai. Inilah siapa Anda. Dan kemudian berkata, selamat datang. Anda telah menemui kami. Kami di sini. Kami bertemu di jalanan. Kami berprotes. Kami ada misi.
Kami ada sesuatu yang kami perjuangkan. Mari berjuang bersama kami. Dan lebih daripada segalanya, mereka menawarkan makna dan tujuan hidup serta sesuatu untuk dilakukan kepada budak ini. Dan teka apa? Budak itu menerimanya. Dan inilah keseluruhan gerakan kumpulan Grupi. Lelaki-laki muda yang sengsara ini pada dasarnya menghabiskan hari mereka duduk di ruang bawah tanah rumah ibu bapa mereka, menonton kandungan, berasa sangat keseorangan. Dan tiba-tiba mereka menemui sekumpulan orang yang, daripada menyedari mungkin saya patut keluar dan bercakap dengan wanita, mereka memilih untuk membenci wanita. Mari jadi ekstremis, mari kita lawan, mari lakukan serangan pengganas, mari lakukan sesuatu, mari lakukan sesuatu. Dan budak-budak ini rasa diri mereka sebahagian daripada sesuatu. Dan video seperti ini memang nampak macam nak menggambarkan kiamat, tetapi ia juga penting kerana apabila anda sudah tahu masalahnya, anda boleh bina penyelesaiannya. Apabila anda sedar bagaimana perasaan anak anda boleh faham betapa pentingnya membina sesuatu untuk membantu mereka keluar daripada situasi itu. Supaya bukan orang lain, seseorang yang membenci anda dan membenci segala yang anda wakili, yang menawarkan penyelesaian itu kepada mereka. Jika anda bukan orang yang menawarkannya, orang lain akan. Dan orang itu mungkin seseorang yang anda benar-benar tidak mahu dekat dengan anak anda. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap perkara ini.